Terima kasih kepada moderator. Salam sejahtera. Saya, Cikgu Valentine Ambun Anak Jaki, akan membentangkan peranan pembudayaan seni tari dalam memangkin kemejadian ahli kumpulan Tanah Remang SMK Tatau. Pertamanya, saya akan mulakan dengan pengenalan masalah kajian, objektif kajian, kaedah, pencapaian dan penutup. Kemejadian murid adalah salah satu yang ditekankan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Menjadi murid dari segi holistik, iaitu dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal. Zuradah menyatakan bahawa kemejadian murid boleh dilihat melalui pencapaian akademik, co-curriculum dan sasiah murid. Kelab memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan memperkukuh hubungan antara pelbagai etnik. Budaya didefinisikan oleh A. Aziz merangkumi pengetahuan, kesenian, moral dan hukum dan adat istiadat yang diwarisi dari generasi ke generasi. Budaya juga menjadi lambang kepribadian, identiti dan jati diri masyarakat. Menurut Azam, seni tari mempunyai hubungan rapat dengan kehidupan dan alam. Kumpulan Tanah Remang ini telah ditubuhkan pada Januari 2014. Dia dianggota oleh murid-murid SMK Tatau dan diterajui oleh Cikgu Hairi, saya sendiri dan Cikgu Wan Amira Sofia. Kumpulan ini percaya dan optimis bahawa penyertaan murid dalam kegiatan seni tari merupakan salah satu saluran pendidikan luar bilik darjah yang amat berkesan. Masalah kajian. Kami dapati murid SMK Tatau terdapat kurangnya pendedahan tentang budaya dan adat dan mereka juga kurang dari segi pendedahan dan pemahaman tentang warisan budaya etnik di Malaysia. So, objektif kajian, kami ingin melahirkan murid yang berkebolehan dan memahami budaya etnik warisan sekaligus mempertabatkan identiti etnik dan budaya. Keduanya, melahirkan murid yang mampu bersaing dan berkemahiran tinggi dalam bidang seni, dan ketiga, memberi pengiktirafan serta mengharumkan nama sekolah dan daerah Tatau di peringkat antarabangsa. So, ada dua kaedah menterjemah budaya etnik dalam bentuk tarian. Pertamanya, kaedah hands-on di mana pelajar telah mempelajari subjek pendidikan civic dan mereka boleh mempraktikkan subjek tersebut di dalam seni tari. Model konstruktif juga digunakan untuk menghasilkan satu tarian atau karya kreatif yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan pengalaman luas dalam subjek tersebut. Okay. Berikut ialah proses menghasilkan karya kreatif. Dimulakan dengan pembacaan ilmiah, muzik, gerak tari dan asas tari perkembangan, okay. Kostum, props, selepas itu raptai, penambahbaikan dan pertandingan persembahan. Di sini saya ingin kongsikan satu karya kreatif yang telah diterjemahkan dalam bentuk seni tari. Tarian Sabak ialah tarian diilhamkan daripada adat Sabak buah dari etnik Iban. Budaya etnik Iban ini diterjemahkan dan diolah dalam bentuk seni tari. Ini ialah pembacaan ilmiah yang kami dapat dan dengan ini timbulnya idea untuk mengangkat adat Sabak dalam masyarakat Iban. Di sini kita dapat lihat orang yang cukup berpengalaman dalam Sabak buah iaitu Siah Tutong di mana dia berjaya mengangkat adat Sabak buah di London. Untuk perkembangan karya, kami menggunakan murid SMK Tatau iaitu adik Diana Ima sebagai vokalis dalam lagu. Kami percaya pemilihan muzik yang sesuai dapat menambah nilai sebuah karya. Kami juga telah membuat pemilihan penari dan mengembangkan gerak asas tari Iban. Justru itu, kami telah menyertai pertandingan festival tari peringkat bahagian Bintulu pada tahun 2017 di mana ketelitian dari segi kostum, props amat diambil berat agar mesej sampai kepada penonton. Dalam pertandingan ini, kami telah berjaya mendapat johan untuk Rampaian Melayu, johan untuk etnik kreatif, busana terbaik dan dinobatkan sebagai johan keseluruhan pertandingan Festival Tari peringkat bahagian Bintulu.
Kami juga telah dijemput di Festival Tari Borneo 2018 di Universiti Putra Malaysia, di mana kami dijemput untuk mempersembahkan tarian Sabak ini di majlis penutupan Festival Tari Borneo. Nah, festival ini telah disertai oleh universiti-universiti di seluruh Borneo termasuk Universitas Tanjung Pura, Unimas, UMS dan banyak lagi. Tarian Sabak ini juga menjadi bualan dan viral di kalangan masyarakat setempat. So, untuk menerangkan tentang tarian Sabak ini, kami telah dijemput ke Radio Television Malaysia. Okay? Temu bual ini untuk menerangkan tentang tarian Sabak dan berkongsi sedikit informasi dan penerangan kerana tarian Sabak telah menjadi viral pada tahun 2018. Tarian Sabak juga telah dipersembahkan di Borneo Cultural Festival 2019, di mana Borneo Cultural Festival ini telah melibatkan beberapa negara termasuk China, Indonesia dan Taiwan. Keratan Borneo Cultural Festival. Seterusnya karya kedua ialah Sigunim, merupakan kisah legenda pemerintah wanita kaum Melanau di kawasan Matu. Dari pembacaan ini tercetusnya idea untuk mengangkat cerita rakyat Segunim. Nah, BHF maksudnya Borneo Hornbill Festival yang diadakan di Kuala Lumpur telah membuka peluang kepada penggiat seni untuk bertanding khususnya dalam karya drama tari. Nah, Tandak Remang melihat ini sebagai satu platform yang baik untuk mengetengahkan drama tari Segunim. So, kami mulakan seperti biasa, kami mulakan dengan perkembangan karya. Sebagai persediaan menyertai pertandingan tersebut, kami telah membuat beberapa pasukan, iaitu pasukan kostum, pasukan pengkritik dan pasukan props agar drama Segunim dapat dizahirkan sebaiknya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SMK Tatau yang cukup sporting dalam membantu Tandak Remang. Ketelitian dari segi kostum, props dan postur badan dan penjiwaan watak semasa menari amat diambil berat agar penceritaan drama tari sampai kepada penonton. Di situ kita dapat lihat Cikgu Sofia sendiri sebagai watak utama Segunim. Dan dalam Borneo Hornbill Festival 2017 tersebut, SMK Tatau telah mendapat Johan Keseluruhan dan Johan Drama Tari Terbaik. Ini adalah temu bual oleh pihak media RTM sejurus selepas pertandingan. Kami juga dijemput ke Borneo Cultural Festival 2018 di Sibu dan mempertontonkan lagi dan mempersembahkan drama tari Segunim di pentas utama pada malam penutupan Borneo Cultural Festival 2018. Karya ketiga yang saya ingin kongsikan di sini ialah Ngintu Pengerai Anak. Nah, Ngintu Pengerai Anak pula merupakan sebuah tarian yang bertemakan upacara menyambut kelahiran anak dari etnik Iban. Setelah adat menamakan anak selesai, anak tersebut menjalani upacara mandi sungai bagi membiasakan anak dengan anak sungai. Seperti biasa, kami akan mengembangkan karya dan sekali lagi kami menggunakan khidmat adik Diana Imah dan dibantu oleh Cikgu Davison menjadi vokalis dalam lagu. Kami juga meminta bantuan Cikgu Rahim untuk menyusun semula muzik tabuh Iban agar lebih nilai estetika. Dalam tahun ini juga, 2018, kami menyertai semula pertandingan Borneo Hornbill Festival di Sekolah Seni Sarawak dan berjaya mendapat tempat ketiga. Selain daripada itu, jemputan semula di Borneo Cultural Festival 2018 untuk tarian Ngintu Pengerai Anak di pentas utama malam penutupan Borneo Cultural Festival 2018. Universiti Malaysia Pahang juga berminat dengan adat, dengan tarian Ngintu Pengerai Anak dan mereka telah berjaya dan Cikgu Harry sendiri telah menjadi koreografer untuk UMP dan mendapat naib Johan dalam pertandingan Malam Bumi Kenyalang tahun 2020. Keratan Akhbar Borneo Cultural Festival. Dan tarian ini juga telah dipersembahkan di sekolah
Berikut ialah pencapaian kumpulan Tanak Remang. Kita dapat lihat kami juga mendapat johan untuk peringkat negeri dalam pertandingan tarian sekolah menengah di Sarike. Alright, pada tahun ini, Carnival Core Curriculum Imansan Zon Utara tahun 2020, kami telah menyertai pertandingan tarian Zapin Malaysia dan Enik Sarawak yang diadakan 15 Julai hingga 10 Ogos 2020. Inilah keratan akhbar. Di sini saya ingin nyatakan ke semua peserta, ke-88 peserta, pelajar SMK Tatau mendapat tempat dalam pertandingan tersebut. Dipelopori oleh adik Emily Clara, Naib Johan dan adik Albert Gelegan tempat ketiga. Dari aspek kemajaran murid, kami dapat menghasilkan adik Valentina Shelin, anak Rudi, dan beliau dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam option Diploma Seni Tari. Kedua, adik Felicia Terence, di mana beliau dapat mendapat sijil seni tari persembahan di Kampung Budaya Kuching, Sarawak. Dan beliau masih bergiat aktif dalam seni persembahan. Seterusnya, adik Jeffrey Gurunsin, beliau telah melanjutkan pelajaran ke Politeknik Mukah dalam Diploma Teknologi Maklumat dan beliau juga bergiat aktif di Politeknik Mukah dalam seni tari. Kesimpulannya, penyertaan murid dalam kegiatan seni tari merupakan salah satu saluran pendidikan luar bilik darjah yang amat berkesan. Dalam aspek kemajuan murid, penari SMK Tatau didapati lebih berdisiplin dan memahami suatu adat dan budaya dari hasil karya yang ditarikan. Menerusi tarian ini, murid-murid mampu memartabatkan dan mempertontonkan warisan budaya seni tari etnik minoriti Sarawak ke peringkat antarabangsa. Sebagai penutup, ilmu dan pengalaman yang ditimba sepanjang penglibatan dalam Tanak Remang SMK Tatau membolehkan murid-murid ini mengembangkan bakat dan karier mereka pada masa hadapan. Kumpulan Tanak Remang berharap agar dapat meneruskan usaha dalam mendalami budaya etnik lain di Sarawak khususnya dan di seluruh Malaysia secara amnya. Penghasilan karya kreatif budaya dalam bentuk tarian mampu mengangkat martabat warisan budaya. Besar harapan kami agar Tanak Remang dapat mengetengahkan lebih banyak penari yang berbakat dari daerah Tatau. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.